Salam sejahtera semua. Pada hari ini kami akan membentangkan modul Sistem Sasia Diri Murid iaitu SSDM versi 2.0. SSDM versi 2.0 ini merupakan penambahbaikan sistem SSDM yang sedia ada. Sistem ini mementingkan amalan baik dalam kalangan murid-murid yang bakal mencorakkan negara pada masa hadapan. Dengan memasukkan elemen mata ataupun markah dalam sistem ini, status sasia seseorang murid boleh dinilai dan dibantu ke arah kecemerlangan budi pekerti. Amalan baik ini diharap akan sebati dalam diri murid dan diamalkan dalam kehidupan seharian mereka. Menurut SSDM, semua guru adalah guru disiplin iaitu penglibatan semua warga pendidik seperti semua guru, pengetua, kaunselor, ketua guru disiplin dan PKM mampu mengawal dan membendung masalah disiplin di sesebuah sekolah. Berikut merupakan punca kuasa yang ditetapkan oleh SSDM iaitu daftar masuk guru untuk tujuan pelaporan kes salah laku murid, daftar masuk guru disiplin untuk tujuan tindakan dan hukuman, daftar masuk guru besar atau pengetua untuk tujuan pengesahan tindakan dan hukuman, dan daftar masuk guru bimbingan dan kaunseling untuk tujuan intervensi. SSDM juga berfungsi untuk merekodkan amalan baik murid, pelaporan sasia diri murid dan penjanaan surat amaran dan tindakan hukuman. Antara tujuan SSDM versi 2.0 ialah menambah baik sistem SSDM yang sedia ada, menjalin rangkaian kerja yang jelas antara guru-guru, murid-murid dan penjaga, membantu pihak sekolah dalam memantapkan pengurusan disiplin selaras dengan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi, memastikan murid-murid yang melakukan kesalahan dibantu sepenuhnya oleh guru bimbingan dan kaunseling, penyediaan pangkalan data tunggal untuk kegunaan sekolah, PPD, JPN dan KPM, membangunkan satu sistem yang boleh mengukur status sasia murid dengan mengambil kira kelakuan positif dan negatif seseorang murid, dan sebagai pangkalan data sasia murid dan penyediaan pelbagai bentuk laporan, serta membudayakan amalan baik murid dengan menggalakkan murid mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan harian mereka. SSDM juga membantu pihak sekolah dalam proses penentuan hukuman selaras dengan peraturan-peraturan yang sedia ada, surat perkeliling ikhtisas dan standard operating procedure iaitu SOP. Konsep amalan baik ialah mekanisme yang diperkenalkan dalam SSDM 2.0 untuk membudayakan amalan nilai murni dalam kalangan murid sebagai proses pembangunan sasia diri. Terdapat 4 kategori amalan baik seperti nilai kesukarelawanan, contohnya sukarela membantu guru. Yang kedua, membantu diri dan rakan seperti membantu rakan yang tidak sihat. Yang ketiga, nilai bertanggungjawab dan berhemah tinggi seperti membersihkan bilik darjah mengikut jadual bertugas tanpa disuruh. Dan yang keempat, pelibatan ibu bapa, sarana dan PIBG seperti ibu bapa murid melibatkan diri dengan PIBG seperti menghadiri mesyuarat PIBG di sekolah. Seterusnya, kategori salah laku disiplin terdapat 14 kategori kes iaitu A. Tingkah laku jenayah, B. Buli, C. Rokok, D. Ponteng, E. Tingkah laku lucah, F. Tingkah laku kurang sopan atau biadab, G. Kesalahan vandalism, H. Tingkah laku tidak amanah, J. Kenakalan, K. Tingkah laku tidak pentingkan masa, L. Kekemasan diri, M. Pelibatan politik, N. lain-lain dan juga P. Kes khas. A. Tingkah laku jenayah seperti berjudi, B. Seperti buli bahasa, C. Rokok iaitu memiliki dan menyimpan rokok, D. Ponteng seperti ponteng sekolah, E. Tingkah laku lucah seperti berkhalwat, F. Tingkah laku kurang sopan atau biadab seperti biadab kepada guru, G. Kesalahan vandalism seperti merosakkan harta benda sekolah, H. Tingkah laku tidak amanah seperti berbohong, J. Kenakalan seperti sengaja membunyikan loceng kecemasan, K. Tingkah laku tidak pentingkan masa seperti lewat ke sekolah, L. Kekemasan diri seperti berambut panjang, L. Pelibatan politik seperti menyebarkan penulisan dokumen dan juga propaganda politik, N. lain-lain seperti membawa handphone ke sekolah, P. Kes khas seperti bertatu, penyalahgunaan dadah dan hamil. Status kes PPIM iaitu pihak sekolah boleh mempertimbangkan suatu kes salah laku disiplin murid sama ada diklasifikasikan sebagai kesalahan ringan atau kesalahan berat. Status kes SPI dan PPADM merujuk kepada kategori kesalahan berat. Mana-mana salah laku disiplin yang berlaku di luar kawasan sekolah diklasifikasikan sebagai kes jenayah iaitu boleh digantung atau dibuang sekolah. Seterusnya, carta alih perekodan amalan baik. Yang pertama, guru melaporkan amalan baik murid ke dalam sistem. Seterusnya, PKM ataupun PK petang ataupun pengetua dan guru besar mengesahkan. Seterusnya, sistem memproses mata atau skor sasia diri murid. Dan yang terakhir, sistem mengeluarkan pelaporan status sasia diri murid. Baiklah, saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Seterusnya, carta alih perekodan kes disiplin.
guru perlu melakukan kesalah laku ke dalam sistem. Kemudian, Ketua Guru Disiplin, PK, HEM, PK Petang perlu menjalankan siasatan dan jika sah akan mencanangkan hukuman. Pengetua ataupun guru besar perlu mengesahkan atau menukar hukuman tersebut jika tidak bersesuaian. Ketua Guru Disiplin, PK, HEM, PK Petang perlu mengambil tindakan hukuman yang disahkan oleh pengetua ataupun guru besar tersebut. Seterusnya, pembantu pejabat perlu menguruskan fail dan penghapusan surat. Guru bimbingan dan kaunseling perlu menjalankan sesi bimbingan dan kaunseling terhadap murid yang berkenaan. Untuk carta ahli bimbingan dan kaunseling pula, guru bimbingan dan kaunseling memperoleh senarai nama murid yang perlu dibantu melalui sistem. Guru bimbingan dan kaunseling juga perlu merancang kerja berdasarkan senarai murid atau senarai kes. Seterusnya, mereka perlu memberi khidmat mengikut perancangan dan keperluan murid. Seterusnya, guru bimbingan dan kaunseling perlu melakukan sesi ke dalam SSDM yang telah mereka lakukan tadi. Baiklah, kita lihat pula kepada ciri-ciri SSDM 2.0, iaitu yang pertama, pangkalan data sistem. SSDM 2.0 menjadi pangkalan data tunggal pengurusan sasiah murid, iaitu amalan baik dan salah laku daripada peringkat sekolah hingga peringkat kebangsaan. Data-data dalam sistem ini akan dijadikan rujukan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam pendidikan. Yang kedua, sistem pemantauan dan pengawalan. Data dalam sistem ini boleh dijadikan asas dalam pemantauan tahap sasiah murid. Semua pihak harus berganding bahu dalam usaha membantu murid mencapai kecemerlangan dalam sasiah, disiplin kendiri dan akademik. Okey, baiklah, saya akan menerangkan ciri yang ketiga, iaitu mengutamakan amalan baik. Apa yang ada di dalam mengutamakan amalan baik ini? Satu, apabila pelajar mengamalkan amalan baik, contohnya menolong guru, mereka dapat membentuk sasiah yang positif dan terpuji. Yang kedua, mereka juga dapat meningkatkan tahap disiplin dalam diri mereka. Dan yang ketiga, apabila seseorang pelajar itu mengamalkan amalan baik dengan menolong guru, dengan hadir ke sekolah dengan lebih cepat, ini dapat mengurangkan masalah disiplin yang terdapat dalam kalangan pelajar. Okey, baiklah. Untuk ciri yang keempat adalah pengukuran sasiah. Apakah yang dimaksudkan dengan pengukuran sasiah? Pengukuran sasiah merupakan proses untuk kita ukur tingkah laku murid. Di dalam pengukuran sasiah ini terdapat 5 status sasiah, iaitu terpuji, amat baik, baik, perlukan perhatian dan perlukan perhatian serius. Di dalam proses ini, pelajar boleh membetulkan tingkah laku mereka daripada baik kepada amat baik, daripada amat baik kepada terpuji. Baiklah, untuk ciri yang kelima pula adalah kawalan sistem. Apakah yang dimaksudkan dengan kawalan sistem? Kawalan sistem merupakan proses di mana mengawal tindakan pihak sekolah ataupun guru dalam mengambil tindakan terhadap pelajar. Maksudnya di sini, guru ketika mengambil tindakan ataupun hukuman kepada pelajar, mereka perlulah bersandarkan kepada surat perkeliling iktisas ataupun kata pendeknya adalah SPI. Di dalam kawalan sistem ini juga, pihak sekolah boleh mencetak surat hukuman ataupun tindakan secara automasi. Okey, ciri yang keenam adalah kes khas. Apakah yang dimaksudkan dengan kes khas? Kes khas merupakan kes masalah disiplin pelajar yang mana kes ini dilaporkan kepada guru bimbingan dan kaunseling untuk diintervensi. Tetapi kes masalah disiplin pelajar ini tidak dilaporkan untuk diambil tindakan disiplin. Senarai kes-kes khas ini adalah mengambil kira daripada surat perkeliling iktisas SPI dan keperluan kementerian untuk dilaporkan di parlimen. Seterusnya, yang ketujuh ialah mesra pengguna. Sistem dibina dengan mengambil kira aspek mesra pengguna. Misalnya, pengguna dapat mengakses sistem dengan mudah, iaitu melalui laptop, telefon dan komputer, dan membantu meyakinkan guru untuk menggunakannya pada tahap maksimum, sekaligus dapat menyumbang kepada data kebangsaan yang lebih tepat. Yang ke-8 ialah mudah diakses. Untuk ciri ini, sistem ini mudah diakses oleh semua pihak, terutama guru di sekolah selain PPD, JPN, KPM, murid-murid dan juga penjaga. Dan selain penggunaan laptop dan komputer, sistem ini dirancang penggunaannya sehingga mencapai capaian Android dan smartphone.
Yang ke-9, melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Sistem ini memberi rangkaian kerja yang jelas dalam kalangan semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan, sama ada murid-murid, penjaga, guru-guru, pegawai-pegawai PPD, TPN dan KPM. Yang ke-10, sistem traffic light. Sistem ini diwujudkan untuk memantau perkembangan sasiah murid, khususnya bagi kelompok perlukan perhatian dan perlukan perhatian serius. Jadi, dengan pemantauan secara langsung terhadap kelompok yang disasarkan, maka semua tenaga di sekolah dapat digerakkan untuk membantu murid berkenaan, iaitu murid perlukan perhatian dan perlukan perhatian serius, melakukan pemulihan sahsiah dengan lebih berfokus. Ciri SSDM yang ke-11, iaitu tingkah laku yang tidak digalakkan. Tingkah laku yang tidak digalakkan merupakan tingkah laku yang tidak digemari dan harus dihindari daripada amalan harian murid. Sehubungan dengan itu, murid yang melakukan tingkah laku ini akan dilaporkan untuk mendapatkan perkhidmatan bimbingan kaunseling sebagai intervensi. Penglibatan murid dalam perbuatan tingkah laku yang tidak digalakkan ini akan mencecaskan status sasiah murid. Seterusnya, peringkat akses. Terdapat 4 peringkat yang mempunyai akses dalam SSDM, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, kemudian Jabatan Pendidikan Negeri JPN, yang ketiga Pejabat Pendidikan Daerah PPD dan yang keempat sekolah. Peringkat KPM melibatkan pelaporan JPN, PPD, sekolah dan individu murid. JPN pula melibatkan pelaporan PPD, sekolah dan individu murid. Manakala pelaporan sekolah dan pelaporan individu murid terlibat dalam peringkat akses PPD. Peringkat keempat iaitu sekolah melibatkan pelibatan pengetua, PKHEM, PK petang, guru disiplin dan guru-guru. Baiklah, seterusnya asas sasiah. Asas sasiah terbahagi kepada 2, iaitu amalan baik dan salah laku disiplin. Setiap amalan baik yang murid lakukan akan diberikan 1 markah dalam sistem portal SSDM. Manakala setiap hukuman seperti amaran lisan, kelas tahanan, denda dan amaran akan diberi markah tolak 1. Hukuman rotan pula diberi markah tolak 3. Gantung diberi markah tolak 6 dan buang sekolah diberi markah tolak 9. Terdapat 5 peringkat status sasiah pelajar, iaitu yang pertama, markah negatif 10 ke bawah memerlukan perhatian serius. Bagi markah negatif 3 hingga negatif 9 berada pada peringkat perlukan perhatian. Bagi markah 8 hingga 2 berada pada peringkat yang baik. Bagi markah 9 hingga 17 berada pada peringkat amat baik dan markah 18 ke atas pelajar berada pada peringkat terpuji. Sekian sahaja daripada saya.